bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Malik yang maha menguasai, Allahul Quddus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Malik yang maha menguasai, Allahul Quddus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Qudus, yang maha suci, Allahul Aziz, yang maha perkasa, Allahul Hakim, yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la
bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Qudus, yang maha suci, Allahul Aziz, yang maha perkasa, Allahul Hakim, yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Masya-Allah, apa khabar semuanya yang berada di Semenanjung, Sabah, Sarawak, yang menonton kami di Brunei atau di mana saja anda berada, di alam maya, di Facebook TV Al-Hijrah juga pagi ini. Alhamdulillah, saya dah nampak dah kelibat Puan Latifah, Puan Rina, Puan Rozi dan kesemuanya yang dah pun berada di Facebook TV Al-Hijrah pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala sokongan anda, kata-kata yang baik, doa-doa yang indah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya jawab salam semua. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baiklah, pagi ini 22 November 2023 bersamaan dengan 8 Jamadil Awal 1447 Hijri. Alhamdulillah, syukur atas segalanya. Masih lagi diberi peluang untuk bernafas, masih lagi berkesempatan untuk melihat dunia ini dan melakukan yang terbaik lagi untuk hari ini dan hari-hari yang seterusnya. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa kita komited untuk sama-sama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga, dan insya-Allah kita nak sama-sama bertemu dengan mak ayah kita, pasangan kita, anak-anak kita dan seisi keluarga kita lah. Orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai di Jannatul Firdaus. Insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa setiap hari kita komited untuk doakan. Baiklah, pagi ini kita bersama dengan yang dihormati Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Tak lain tak bukan, kita bawakan setiap pagi Rabu ikon peyatim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Masya-Allah, baik, alhamdulillah. Seadanya Ustaz sihat ya? Alhamdulillah sihat. Dan pagi ini kupasan kita masya-Allah berkenaan dengan 6 hak sesama muslim. Kalau kita bercakap tentang hak kita kepada muslim yang lain, tentunya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu contoh yang terbaik yang perlu kita ikuti, yang perlu kita teladani, insya-Allah mudah-mudahan Ustaz. Tapi Ustaz, sebelum itu Ustaz, boleh Ustaz ceritakan apakah sebenarnya hak kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Terima kasih kepada Farah yang memberi laluan dan terima kasih juga
kepada semua penonton TV Al-Hijrah Sama-sama, Ustaz. yang sudi bersama-sama dengan kita di awal pagi pada hari ini, yang mudah-mudahan insya-Allah pagi yang membawa kebaikan, Amin. pagi yang memberi keberkatan kepada kehidupan kita semua. Amin. Seperti yang disebut oleh Farah tadi, bahawa dalam agama ini, dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang yang beriman itu bersaudara. Itu yang disebut oleh Al-Quran, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Pada masa yang sama, Nabi SAW dalam banyak hadisnya memperincikan apakah yang dikatakan 6 hak yang perlu kita berikan kepada saudara kita. Masya-Allah. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW menyebut hakul muslim alal muslim sit. Kata Nabi, hak seorang muslim ke atas muslim yang lain itu ada 6 perkara. Ada 6 jenis. Ada 6 yang perlu kita berikan hak itu. Maka Nabi SAW menyebut antaranya ialah idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu bertemu dengannya, hendaklah kamu memberi salam. Itu satu. Yang kedua, wa idza da'aka faajibhu. Jika dia mengundang kamu, hendaklah kamu menunaikan, memenuhi apa yang dia undang. Undangan itu harus dipenuhi. Dua. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Jika dia meminta nasihat kepada kamu, maka berilah nasihat. Yang seterusnya, wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Yang seterusnya, kata Nabi SAW, jika dia bersin, dia sebut alhamdulillah, maka kita balaslah dengan yarhamukallah. Yang seterusnya, kata Nabi, wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, ziarahlah dia. Dan yang akhir sekali, kata Nabi, wa idza mata fattaba'hu. Jika dia meninggal, iringilah jenazahnya. Ada perbincangan yang menyebut, adakah bila kita sebut hak kita kepada saudara kita yang Muslim ni terbatas kepada 6 perkara saja? Jawapannya ialah tidak. Tetapi Nabi menyenaraikan sebahagian daripada hak yang kadang-kadang nampak biasa, nampak macam tak ada apa-apa, tetapi mempunyai nilai yang tersendiri. Kalau ianya tidak penting, Farah, sudah tentu Nabi SAW tidak menyebutnya. Yang kata tak penting itu mungkin kita, sebab kita tidak memahami di sebalik apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kita lihat hak yang pertama yang perlu kita beri ialah kita menyampaikan salam ataupun kita berikan salam kepada saudara kita yang kita jumpa. Dan dalam hadis yang lain disebut bahawa Nabi SAW utarakan supaya kita memberi salam ni kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenal. Cuma kita tertanya-tanya juga, kalau macam tu, kalau kita pergi ke pasar ke, kita pergi ke mana-mana ke, orang kan ramai, Farah. Kan setiap orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu kita fikir tak betul lah, hampir semua jumpa Assalamualaikum. Orang kata biar betul Farah ni, kalau Farah buat begitulah. Cuma kalau kita lihat dalam situasi, kadang-kadang kita naik lift, kita jumpa saudara kita, kita tak kenal pun. Kebanyakannya kita hanya berdiam saja sebab kita tak kenal. Tapi kalau mengikut konsep yang diajar oleh Rasulullah SAW, Nabi kata kamu beri salam lah, itu saudara kamu. Apa salahnya? Assalamualaikum. Kawan tu jawab, Waalaikumsalam. Cukuplah.
sekadar pertemuan kita yang sementara yang mungkin memakan masa dalam 10 saat, 20 saat. Itu hak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang kamu dalam apa-apa majlis, mungkin walimah, mungkin hari kita kata doa selamat dan sebagainya, fa'ajibhu. Hendaklah kita tunaikan hasrat dia. Kerana bila seseorang itu mengundang, maksudnya dia mengingati orang tu. Dia ingat kepada orang tu. Dan balasan kita pula, bila kita pergi, sebenarnya kita mengembirakan saudara kita. Jadi jangan ambil mudah undangan walimah, undangan doa selamat, hari kesyukuran, apa-apa undangan saudara kita ni, jangan ambil mudah. Kalau ingat pergilah, kalau tak ingat tak pergilah. Kita hari ini dunia moden, kita dah boleh tulis, kita boleh catat. Dia isu kata tak ingat tu, nak kata mustahil tak baiklah. Hampir-hampir mustahil. Sebab benda tu, perkara itu boleh dicatat. Sebab apa kita penuhi undangan dia? Sebab ini yang diajar oleh Nabi SAW, hak yang perlu kita berikan kepada saudara kita. Begitu juga kata Nabi, bila dia minta nasihat, berilah nasihat. Kalau kita lihat hadis ni, matan disebut wa idza stansahaka, jika dia minta nasihat, sampai peringkat dia minta nasihat. Jadi kita berilah nasihat yang betul. Nasihat yang betul. Tapi sebagai manusia biasa ni, kadang-kadang kita pun tak pasti apakah nasihat yang paling tepat. Maka kita cakap tu terang, sebenarnya saya sendiri pun tak tahu nasihat yang terbaik. Cuma saya fikir begini. Maksudnya kita pun tak berapa jelas. Tetapi apabila saudara kita minta nasihat, maka itu sebagai satu petunjuk bahawa sahabat kita, saudara kita sangat menghargai kita. Dia minta nasihat daripada kita. Kalau kita lihat, dia pelajaran dia lebih tinggi daripada kita. Pengalaman dia lebih banyak daripada kita. Tapi tiba-tiba dia minta nasihat, itu menggambarkan dia menghargai kita. Menghargai ukhuwah, persaudaraan kita. Dan yang seterusnya ialah apabila bersin, dia sebut alhamdulillah, kita sebut yarhamukallah. Dan kemudiannya apabila dia sakit, kita ziarahlah. Masya-Allah. Jangan sekali-kali tanya bila kawan sakit tu teruk ke, serius ke. Jadi soalan-soalan itu sepatutnya tidak berlaku. Prinsipnya ialah dalam persaudaraan yang diajar oleh Nabi SAW, kalau saudara kita sakit, sahabat kita sakit, ziarah. Jangan tanya ringan ataupun berat. Itu tanggungjawab kita. Ya, dan yang akhir sekali kata Nabi SAW, wa idza mata fattaba'hu. Jika dia meninggal, iringilah jenazahnya. Maksudnya, hak yang perlu kita beri kepada saudara kita ni, waktu hidup dan sampai waktu matinya. Masih ada hubungan persaudaraan. Kita masih solat jenazah kepadanya, ziarah dia, dan sampai ke peringkat menghantarnya ke perkuburan. Itulah yang disebut sebagai al-ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah ataupun persaudaraan Islam yang sebenarnya. Subhanallah, antara amalan-amalan yang telah pun diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita nampak remeh, seperti memenuhi undangan, menziarahi ketika saudara-saudari kita sakit dan sebagainya. Itulah dia antara yang selalu kita ambil ringan, tak ambil berat dan sebagainya. InsyaAllah sama-sama kita perbaiki, dan kita ada sambungannya lagi selepas ini, nantikan dalam Assalamualaikum Subuh.
Masya Allah, terima kasih sahabat-sahabat sejati kami di Facebook TV Al-Hijrah yang sudi mencatatkan segala yang apa yang telah pun Ustaz sampaikan tadi. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah sama-sama kita boleh rujuk di ruangan komen Facebook TV Al-Hijrah pagi ini insyaAllah. Ustaz, kita nak masuk kepada kesan sekiranya segala pesanan, segala apa yang telah pun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Muslim yang lain. Apakah kesannya yang boleh berlaku pada kita seandainya kita mengamalkannya? Sebenarnya apa sahaja yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hak-hak yang Nabi perkenalkan itu sebenarnya untuk menambahkan kasih sayang sesama Islam. Masya Allah. Kita mungkin sendiri kabur, tidak jelas. Bagaimanakah cara terbaik untuk kita menimbulkan, menambahkan kasih sayang sesama kita? Ya. Tiba-tiba Rasulullah SAW yang selalu kita sebut sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik, tunjukkan kepada kita sebahagian hak yang perlu kita berikan. Kita ambil contoh beri salam itu. Itu di antara yang Nabi pernah beritahu kepada para sahabat radhiyallahu anhum, mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu amalan, jika kamu lakukan maka kamu akan berkasih sayang. Buat ni kamu akan berkasih sayang. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, apakah amalan tersebut? Nabi kata, afsyus salam bainakum. Hendaklah kamu sebarkan salam sesama kamu. Jangan kata di dunia ni Farah. Di akhirat pun tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyat ataupun cara nak tegur antara satu sama lain ialah ucapan salam. Sampai dalam syurga. Kerana kita tahu ahli syurga hidup mereka ialah hidup dalam keadaan berkasih sayang. Maka di antara pembuktian hidup berkasih sayang itu ialah mereka mengucapkan salam, memberi salam, berkasih sayang sesama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ialah untuk kita hilangkan rasa dalam hati manusia ni ada perasaan kadang-kadang tidak puas hati kepada saudara, kepada sahabat sendiri, rasa marah, rasa dendam. Rupa-rupanya bila Nabi tunjukkan kepada kita amalan-amalan tadi, maka itu menggambarkan kepada kita, kita sudah buang, hilang rasa kebencian ataupun rasa dengki dalam kehidupan kita. Kita mungkin terdengar ataupun terbaca pengalaman-pengalaman hidup orang yang berbalah, orang yang berkelahi antara satu sama lain, walaupun pada hidup asalnya mereka menghormati di antara satu sama lain. Tiba-tiba biasalah Farah ada sesuatu yang tak puas hati dalam persahabatan, dalam perniagaan, macam-macam. Tiba-tiba berlakulah kita kata perbalahan antara dua orang ni. Dan sampai peringkat ada orang yang dia bila berbalah ni, kawan dia sakit pun dia tak pergi ziarah. Kawan dia undang jamuan pun dia tak pergi. Betul Ustaz. Ini betul Farah. Sampai ke peringkat bila kawan dia sudah meninggal. Sudah meninggal. Meninggal dunia. Dia masih hatinya keras. Dia tidak ziarah. Dia tak ucapkan takziah kepada keluarga sahabatnya. Dia tidak pergi ke perkuburan. Aduhai, sayang sekali. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenapa? Kerana kita mengambil mudah perkara-perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Hidup ini sebenarnya kalau kita perhatikan, kita faham konsep arti kehidupan ini, hidup ni percayalah, ia tidak akan memberi apa-apa makna kepada kehidupan kita jika kehidupan kita ini di atas kebencian, atas hasad dengki, tak puas orang tu, tak puas hati orang ni. Kerana hidup ni kita perlukan ketenangan. Dan di antara bentuk ketenangan itu datang ialah kita memelihara persaudaraan di antara satu sama lain. Justru itu dalam konsep ajaran Islam itu sendiri, Rasulullah SAW menyebut bahawa di antara ciri
persaudaraan itu yang paling rendah, Farah, paling rendah ialah hati kita ini tidak membenci kepada saudara kita. Itu paling rendah. Yang paling tinggi ialah al-ithar. Al-ithar maksudnya mengutamakan saudara kita, sahabat kita melebihi diri kita sendiri. Ini yang dipamerkan oleh golongan Ansar dan juga kepada golongan Muhajirin dalam peristiwa hijrah yang terkenal itu. Jadi kita sudah tentu kita tak nak, kita tak mahu sampai ke peringkat kita tidak menyukai saudara kita. Benci kepada saudara kita, dendam kepada saudara kita. Kerana seperti yang kita sebut di awal tadi, kehidupan kita ini kita nak bentuk di atas apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka sudah tentu apabila kita mengamalkan konsep yang ditunjukkan oleh Nabi, adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan dapat memperkukuhkan hubungan sesama orang Islam secara keseluruhannya. Itulah dia. Dah cantik dah tu kalau kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga silaturahimnya. Masya-Allah ya Tuhanku. Memang insya-Allah lah penuh hikmah dan kemanisan dalam hidup kita insya-Allah. Baiklah, Ustaz dah terlanjur sebut tadi berkenaan dengan ketenangan. Kita pun hidup memang kalau kita melakukan hak-hak ini terhadap Muslim yang lain, tentunya akan datang segala ketenangan dalam hidup kita. Tentunya jika kita juga menyantuni anak-anak yatim yang ada di melalui slot yatim ini, masya-Allah, memang kita ingat untuk memberikan sesuatu yang terbaik juga dari segi pendidikannya, perlindungannya dan apa saja buat anak-anak yatim. Kita nak menyantuni terus mereka, Ustaz. Bagaimanakah cara yang kami sebagai masyarakat untuk turut serta memberikan yang terbaik untuk anak-anak yatim? Semua kita faham dan kita sedar bahawa ketenangan hati ini suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan Nabi SAW juga menunjukkan kepada kita cara bagaimana untuk kita mendapatkan ketenangan itu. Antara bentuk ketenangan itu ialah kita menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Bukan semua, sebahagian rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Untuk itu kita di Peyatim, Pertubuhan Anak-anak Yatim Malaysia, berhasrat untuk membina satu akademi yang kita namakan Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN, yang menempatkan pelajar-pelajar daripada 8 negara ASEAN. Sebab selalu saya sebut, saya katakan bahawa cara kita nak membela anak yatim ataupun usaha kita untuk memberi kehidupan yang lebih baik kepada mereka, masa depan yang lebih baik insya-Allah, ialah melalui pendidikan. Ya, betul. Jadi di APIA ini, Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ni, ada komponen-komponennya. Kita ada masjid Farah, kita ada pusat keusahawanan, kita ada tempat pengajian, yang semuanya hasrat kita ialah untuk memberi tarbiyah, memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak yatim kita dari 8 negara ASEAN. Maksudnya mereka daripada kecil, mereka sudah bergaul daripada kawan-kawan mereka daripada 8 negara. Peluang ini seperti ini kita pun tak ada, Farah. Betul, waktu dulu tak dapat. Maksudnya kita sudah mendidik mereka supaya pergaulan mereka luas, pemikiran mereka luas, dan usaha yang besar ini tidak mungkin kita lakukan secara bersendirian, dan kita mohon daripada sahabat-sahabat kita untuk menginfakkan sebahagian harta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita bangunkan apa yang kita namakan sebagai APIA tadi. Dan insya-Allah pada awal tahun hadapan kita akan mula mengadakan pengajian ini. Bangunan belum siap, kita baru pecah tanah, tapi kita nak menunjukkan bahawa kita bersungguh. Kita akan gunakan satu bangunan sementara di Hulu Terengganu untuk kita tempatkan pada awal Januari ini. Kita ambil 50 orang dulu. 50 orang anak-anak yatim daripada 8 negara ASEAN tadi, untuk mereka belajar di situ, menuntut ilmu di situ. Sampai itu
pelan-pelan insya-Allah kita akan bina akademi kita ataupun pusat pengajian kita di Kuala Jengan. Kuala Jengan ni daerah dia di Dungun, Terengganu. Jadi justru saya mewakili peyatim merayu kepada anda semua supaya dapat menginfakkan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala berikan. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kebaikan, asbab keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz dalam waktu-waktu yang terbaik ni, waktu-waktu subuh, selepas subuh menunaikan solat subuh ni, sama-sama kita bersedekah subuh pagi ni, insya-Allah. Itu dia amalan kita lakukan, walaupun sedikit, walaupun kecil, tetapi secara konsisten dan juga istiqamah, mudah-mudahan. Baiklah, terima kasih ikon peyatim kita yang kita bawakan hari ini setiap pagi Rabu, yang dihormati Ustaz Ahmad Syukri Yusof melalui slot peyatim. Sampaikan salam buat anak-anak yatim kita semua, insya-Allah. Insya-Allah, terima kasih. Mudah-mudahan dapatlah berjumpa pada hari Sabtu nanti ke, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baiklah, jumpa lagi selepas ini tentunya tepat jam 7 pagi dalam Assalamualaikum. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.